Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu saya Nur Kaisara Nadia binti Muhammad Nizam, Syah Hadira serta Nur Imanina akan membentangkan tugasan 2 pembentangan bagi subjek MPU 3092 Pendidikan Islam dengan tajuk Sistem Ekonomi dalam Islam. Saya akan serahkan pembentangan kami kepada Nur Imanina. Seterusnya, ekonomi dalam Islam. Apakah ekonomi dalam Islam? Ekonomi dalam Islam dari sudut bahasa adalah ilmu tentang asas-asas pengeluaran pembahagian, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan serta masalah kewangan yang bersangkutan dengannya. Selain itu, dari sudut istilah dan syarak, ianya merupakan suatu sistem ekonomi yang menggunakan sumber alam ciptaan Allah dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. Ekonomi ini merupakan perkara asas yang diperlukan oleh manusia sejagat untuk membantu dalam meneruskan kehidupan di dunia. Ia juga tergolong di dalam ibadah khusus disebabkan oleh ekonomi ataupun perdagangan ini dah banyak disebut secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis. Ekonomi Islam ini juga telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Ianya mula bertapak sejak Rasulullah SAW mula menyebarkan agama Islam. Pada ketika itu, hanya Al-Quran je menjadi sumber rujukan Rasulullah dalam mentadbir ekonomi umat Islam. Dan setelah kewafatan Rasulullah SAW, ekonomi Islam ini ditadbir oleh para sahabat dan kemudiannya ia berkembang dengan pesat pada zaman pemerintahan Abbasiyah sehinggalah ke hari ini. Sistem ekonomi Islam ini juga sangat berbeza dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Ini kerana ekonomi Islam ini menekankan konsep tauhid dan mengetengahkan aspek nilai-nilai murni yang dianjurkan dalam Islam. Dalam erti kata lain, sistem ekonomi Islam ni bukanlah semata-mata bermotifkan keuntungan. Ianya adalah sebahagian daripada amalan harian dalam kehidupan umat Islam. Dan inilah yang dikatakan bahawa Islam itu adalah agama yang menyeluruh. Seterusnya, definisi ekonomi dalam Islam menurut sarjana-sarjana Islam. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan 1991, ekonomi Islam ini merupakan sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi sesuatu golongan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Seterusnya, menurut Muhammad Akram Khan 1983, ekonomi dalam Islam ini merupakan suatu pengkajian ke atas pencapaian falah manusia melalui penguasaan sumber bumi di atas dasar kerjasama dan penyertaan. Jadi, dapat disimpulkan bahawa ekonomi dalam Islam ini sangat penting kerana ianya menjadi panduan kepada umat Islam untuk berdagang dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga dasar-dasar sistem ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah Tauhid. Tauhid ini merujuk kepada perkara asas dalam falsafah ekonomi Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekeliling. Tauhid ini juga bermakna bahawa semua yang kita lakukan kat dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat nanti. Jadi, kita sebagai umat Islam kenalah bertindak jujur dan ikhlas dalam berdagang dan sebagainya. Seterusnya, rububiyah yang bermakna konsep yang menekankan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga dan menampung kehidupan makhluk demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini bermaksud ekonomi dalam Islam ini menjadi panduan kepada umat manusia dan Allah telah menurunkan panduan tersebut melalui
Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi manusia perlulah menggunakan sumber-sumber tersebut dengan bijak dalam menguruskan kehidupan mereka di dunia ni. Contohnya, mereka boleh gunakan panduan di dalam Al-Quran dan daripada hadis-hadis dan untuk berdagang dan sebagainya. Seterusnya, tazkiyah. Tazkiyah ini adalah konsep kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia akan menghindari perkara-perkara yang tidak baik dalam aktiviti ekonomi. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam perlulah jujur dan ikhlas dalam berniaga dan menghindari aktiviti riba dan sebagainya, supaya perniagaan tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang kita dapat ini akan diberkati oleh Allah juga. Seterusnya, dasar yang seterusnya adalah manusia sebagai khalifah. Manusia ini akan menjalankan amanah dan peranan untuk memakmurkan bumi sesuai dengan peranan mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip khalifah ini membawa maksud bahawa manusia ni sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dan bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengelolaan alam dan segala sumber daya yang diamanahkan kepada manusia ni. Seterusnya adalah konsep persaudaraan yang sejagat tanpa batasan keturunan atau warna kulit dan sebagainya. Dan ini akan mewujudkan suasana kehidupan yang lebih harmoni dan aman, tanpa sebarang bentuk pemerasan, eksploitasi, penindasan ataupun penyelewengan. Konklusinya, sistem ekonomi dalam Islam ini juga menyumbang kepada penyatuan umat Islam dan penyatuan manusia. Kerana bila kita berdagang tu, kita akan bergaul dengan pelbagai jenis golongan manusia dan ianya akan membawa kepada perpaduan dan agama Islam juga akan mengembang dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahawa ekonomi dalam Islam ini sangat penting bagi umat Islam. Dasar-dasar sistem ekonomi dalam Islam seterusnya adalah ekonomi dalam Islam ini mementingkan konsep muamalat, iaitu suatu sistem yang mengatur perhubungan sesama manusia berlandaskan syariat Islam. Seterusnya, segala harta yang ada di dunia, sama ada di muka bumi, di laut ataupun di dasar, adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Jadi dapat disimpulkan bahawa kita sebagai umat Islam yang beriman, kita kenalah bersifat amanah, jujur dan ikhlas dalam berniaga ataupun berdagang ataupun menguruskan perniagaan kita, supaya segala rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, syariat Islam yang juga mementingkan cara sesuatu kekayaan itu diuruskan. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah Subhanahu Wa Taala dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut. Jadi kita mestilah menguruskan harta kita itu dengan baik, dan kita mestilah mengikut panduan-panduan yang diberitahu oleh Rasulullah SAW menerusi hadis-hadis dan menggunakan panduan yang terdapat dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan daripada rujukan tersebut, insya-Allah kita tidak akan sesat dan sebagainya. Dan harta kita itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Seterusnya, terdapat juga dalil dalam Al-Quran daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-15 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata curug rantau dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jualah tempat kembali kamu dibangkitkan. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa
Allah sangat mementingkan kita ni untuk menguruskan harta kita ni dengan baik. Dan dapat disimpulkan bahawa ekonomi dalam Islam ini sangatlah penting dalam kehidupan umat Islam kerana ianya menjadikan panduan buat kita supaya harta kita itu dapat digunakan dengan bijak dan dengan baik sekali, dan tiada unsur ketidakadilan apabila kita mengamalkan ekonomi dalam Islam ini. Contohnya, dalam Islam amat dilarang riba. Jadi larangan itu membantu kita sebagai umat Islam ini supaya tidak tertindas, dan ianya adalah kepada semua golongan masyarakat, dan semua orang akan berpuas hati dan sebagainya. Jadi ekonomi dalam Islam ini sangatlah penting dan sangatlah membantu umat Islam dan semua umat manusia. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Syasha Hadirah binti Zainuddin. Terima kasih Nur Imanina. Saya, Syasha Hadirah, akan meneruskan pembentangan terhadap subtopik prinsip umum ekonomi Islam. Okey. Di bawah subtopik ini terdapat 5 prinsip utama ekonomi Islam, iaitu yang pertama adalah keadilan sosial, hak milik, integrasi nilai dan akhlak, penghapusan riba dan al-adlu wal ihsan. Saya akan menerangkan setiap satu prinsip umum tersebut secara satu persatu. Jadi saya mulakan dengan keadilan sosial. Keadilan sosial ini dilihat sebagai satu perkara yang amat penting dalam ekonomi Islam kerana prinsip Islam adalah sentiasa menitik beratkan untuk kita menegakkan keadilan. Jadinya, keadilan ini dapat ditegakkan dengan cara umat Islam sentiasa membantu sesama manusia atau makhluk-makhluk yang lain, sama ada dengan binatang, dengan haiwan semua. Jadinya terdapat 3 cara untuk menyeimbangkan ekonomi dalam Islam. Cara yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan bahagian harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Ini dapat dilihat zakat adalah diwajibkan bagi yang berkemampuan. Jadinya yang kurang berkemampuan akan menerima zakat. Yang kedua adalah infak. Infak dapat dilihat sebagai harta yang dibelanjakan kepada orang yang berhajat untuk membelanjakan harta tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ni seperti yang kita ketahui, dia merupakan perkara yang diberi, yang dihulurkan kepada golongan yang memerlukan. Jadinya 3 cara ni dapat membantu setiap umat Islam jika dipraktikkan untuk menegakkan keadilan dalam sosial, dalam hidup bermasyarakat ni. Okay. Ini dapat dibuktikan dengan satu firman Allah yang mengingatkan, yang menjadi peringatan kepada setiap manusia untuk menjauhi sifat bakhil atau membazir, seperti yang dijelaskan, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu merupakan makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya, iaitu kepada Allah. Surah Al-Isra ayat 27. Berdasarkan firman tersebut, ini menunjukkan bahawa amat penting bagi setiap manusia untuk berlaku adil terhadap segala harta yang dimiliki. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah hak milik. Dengan meletakkan Allah sebagai pemilik utama, pemilik mutlak ke atas setiap sesuatu perkara adalah wajib kerana memang sebagai umat Islam, sebagai Muslim, ia amat penting untuk mengetahui bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, Maha Penguasa terhadap sesuatu
ciptaannya, terhadap segala makhluk ciptaannya. Jadinya oleh itu, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai Muslim, hanyalah sebagai pemilik sementara dan pemegang amanah terhadap kekayaan yang dimiliki. Jadi terhadap semua harta kita ni cuma pemilik sementara je. Yang pemilik sebenar bagi setiap harta tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah mengizinkan untuk kita memiliki harta tersebut, maka kita dapat. Jika Allah tak izinkan, kita tak boleh nak dapat harta tersebut. Ini dapat dibuktikan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yang bermaksud, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya dengan air hujan dari langit lalu dikeluarkannya dengan air berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah merupakan pencipta. Allah merupakan penguasa bagi segala di dunia ni. Bukan setakat di dunia, memang seluruh semesta semua milik Allah. Okey, diteruskan dengan prinsip yang ketiga adalah integrasi nilai dan akhlak. Seperti yang kita ketahui, agama kita, agama Islam, amat menitik beratkan nilai-nilai murni dan akhlak yang mulia. Hal ini kerana akhlak melambangkan tahap keimanan, tahap ketakwaan seseorang Muslim tersebut. Jadi, Islam mementingkan akhlak dalam melakukan sesuatu perkara. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang mulia mempunyai 4 perkara, iaitu bijaksana, memelihara diri daripada sesuatu perkara yang tidak baik ataupun daripada sifat mazmumah, menegakkan kebenaran, jujur dan berlaku adil. Oleh itu, kita sebagai manusia tidak dibenarkan untuk mengasingkan akhlak Islamiah daripada setiap aktiviti ekonomi kita, kewangan, perbankan dan macam-macam lagi. Terutamanya dalam sistem ekonomi, akhlak Islamiah tetap perlu dipraktikkan. Ini dapat dibuktikan daripada firman Allah surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, Rasulullah SAW, iaitu timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadinya ia amat penting untuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan perkara-perkara yang baik. Kerana Allah amat membenci manusia yang bersikap mazmumah. Prinsip yang keempat adalah penghapusan riba. Riba ni perkara yang memang amat berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Jadi riba dari segi bahasa dapat dilihat sebagai pertambahan atau peningkatan. Namun dari segi istilah pula, riba bermaksud sebarang tambahan yang dikenakan ke atas hutang akibat tempoh dan tambahan dalam urusan melibatkan barang. Yang penambahan dalam hutang tu dalam masyarakat kita dipanggil sebagai bunga, dan dalam barang contohnya dalam penimbang. Dalam penimbang tu dah setkan untuk tambah beberapa, jadinya barang yang ditimbang tu mempunyai penimbangan yang tidak tepat. Penghapusan riba adalah satu prinsip yang amat penting dalam sistem ekonomi Islam. Sistem kewangan Islam ini adalah sistem yang suci, yang sepatutnya suci daripada riba. Yang terdapat dalam firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.
Surah Al-Imran ayat 120. Jadinya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, perkara riba ni amat perlu dielakkan bagi mendapat keberkatan dalam hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip yang terakhir adalah al-adlu wal ihsan. Al-adlu dapat dilihat sebagai suatu perkara yang mengkehendaki sesebuah sistem kewangan untuk memberi sumbangan positif kepada kebajikan ekonomi seluruh rakyat melalui keperluan asasi manusia seperti makan dan minum, membasmi punca-punca kesulitan seperti kurang peluang pekerjaan dan meningkatkan kualiti hidup terutamanya dalam bidang moral, akhlak dan material. Namun begitu, ihsan pula bermaksud sebagai sesuatu perkara yang mengkehendaki tumpuan khas yang diberikan kepada golongan miskin. Jadinya perkara al-adlu wal ihsan ini adalah perkara yang perlu dijalankan dalam masyarakat kita kerana terdapat golongan yang masih memerlukan bantuan, pertolongan, walaupun hanya makan dan minuman seperti beras, sumber air yang bersih. Jadinya kita perlu bertanggungjawab untuk meningkatkan sistem ekonomi di negara kita sebagai umat Islam yang patuh terhadap perintah Allah. Sekian saja perbentangan daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Nur Kaisara Nadia. Terima kasih. Terima kasih Syasha Hadira di atas pembentangan beliau. Sekarang saya pula akan sambung pembentangan bagi tajuk sistem ekonomi dalam Islam dengan topik ciri-ciri ekonomi dalam Islam. Terdapat 6 ciri-ciri ekonomi dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, kegiatan ekonomi tidak memisahkan kebendaan dan kerohanian. Yang ketiga, aktiviti ekonomi adalah ibadah. Yang keempat, berasaskan keadilan dan kebajikan. Yang kelima, pengharaman alaman berunsur penindasan seperti riba. Dan yang terakhir sekali, agihan kekayaan. Sekarang, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri ekonomi dalam Islam tersebut dengan lebih mendalam. Yang pertama, ekonomi berasaskan Al-Quran dan Hadis. Segala aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Islam seperti pertanian, perniagaan, perdagangan dan perusahaan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bermaksud segala pertanian, perniagaan dan perdagangan serta perusahaan perlulah dibuat dengan cara yang halal dan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berlakunya ketidakadilan ataupun penipuan di dalam pertanian, perniagaan, perdagangan dan juga perusahaan tersebut. Yang kedua, kegiatan ekonomi tidak memisahkan antara kebendaan dan kerohanian. Aktiviti ekonomi Islam adalah untuk mendapat keuntungan material dan pahala daripada aktiviti yang dilakukan. Oleh itu, keperluan kebendaan perlulah seimbang dengan keperluan akhlak dan rohani. Ini bermaksud apa-apa aktiviti ekonomi perlu disertakan kebendaan dan juga kerohanian. Sekiranya kita tidak boleh memisahkan dua tu. Kerana kalau kita lepaskan kerohanian, ekonomi tersebut tidak akan dapat dilakukan dalam cara yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Yang ketiga, aktiviti ekonomi adalah ibadah. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama setiap aktiviti ekonomi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap aktiviti ekonomi haruslah dilakukan secara ikhlas dan halal. Ini menunjukkan solat kita kena buat dengan ikhlas, sama juga seperti ekonomi. Kalau kita buatkan aktiviti ekonomi dalam keadaan diri kita tak reda, maka aktiviti tersebut tidak akan menjadi susah dan tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan juga mungkin tidak akan diredai oleh Allah. Tapi sekiranya dilakukan dengan penuh rasa ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala,
InsyaAllah aktiviti ekonomi tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan mendapat pahala dalam masa yang sama. Seterusnya, yang keempat, berasaskan keadilan dan kebajikan, iaitu tidak mengenepikan aspek kebajikan masyarakat. Segala aktiviti ekonomi yang dilakukan adalah dibuat atas untuk memberi manfaat kepada sesebuah masyarakat tersebut dan bukannya untuk menganiaya masyarakat itu ataupun tidak memberi faedah langsung kepada masyarakat itu. Yang kelima, pengharaman amalan berunsur penindasan seperti riba. Aktiviti penindasan dan membawa kesusahan kepada masyarakat adalah diharamkan. Hal ini kerana aktiviti ekonomi seharusnya memberi kemakmuran dan kesenangan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kita melakukan aktiviti riba akan memberi kesusahan kepada masyarakat kerana akan berlaku ketidakadilan dalam aktiviti ekonomi tersebut. Dia sama ada sebelah pihak akan terlebih, sebelah pihak akan terkurang. Dah tak adil dekat situ, nanti akan menimbulkan pergaduhan, iri hati dan perpecahan masyarakat. Dan yang terakhir sekali, agihan kekayaan. Harta kekayaan yang diperoleh melalui aktiviti ekonomi tidak boleh disalahgunakan hingga mendatangkan mudarat kepada orang lain. Oleh itu, apabila kekayaan telah cukup nisab dan haulnya, hendaklah dikeluarkan zakat, sedekah dan lain-lain agar agihan kekayaan dalam masyarakat tidak terlalu jauh. Ini adalah bagi mengelakkan wujudnya fakir miskin, kerana sekiranya harta tersebut diagihkan sama rata kepada semua aliran masyarakat, kepada semua orang, maka semua masyarakat akan mempunyai kewangan yang tahapnya tidak jauh beza. Tidak akan wujudnya orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin. Kerana sekiranya diagihkan dengan sama rata, semua orang akan sama. Hanya akan ada kaya, sederhana dan biasa. Macam tu. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang topik Baitul Mal. Apakah itu Baitul Mal? Baitul Mal ini berfungsi sebagai badan kewangan yang menguruskan khazanah negara, mengumpulkan dana dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Okey, di dalam Baitul Mal terdapat 6 perkara. Yang pertama, zakat. Yang kedua, jizyah. Yang ketiga, al-kharaj. Yang keempat, al-fai. Yang kelima, ghanimah. Yang keenam, al-usyur. Okey, apakah perkara-perkara itu? Yang pertama iaitu zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu. Kita akan lakukan zakat biasanya tiap kali sebelum raya Aidilfitri. Biasanya ayah kita lah akan bayar. Tapi kalau orang lelaki dewasa yang dah berkerjaya boleh bayar sendiri. Nak bayar sendiri pun boleh. Tapi biasanya ayah-ayah kita yang bayar. Yang kedua, jizyah. Cukai perlindungan yang dikenakan ke atas orang bukan Islam, iaitu orang kafir zimmi yang berada di bawah naungan negara Islam atau mempunyai perjanjian damai dengan negara Islam. Ini cukai perlindungan yang hanya dikenakan ke atas orang kafir zimmi yang ada di negara Islam. Dan juga ada buat perjanjian damai dengan negara Islam. Yang ketiga, al-kharaj. Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam ataupun bukan Islam. Yang keempat, al-fai. Harta pampasan daripada orang kafir harbi tanpa peperangan seperti harta orang-orang murtad dan kafir harbi yang ditinggalkan. Yang kelima, ghanimah. Harta yang diperoleh daripada orang bukan Islam melalui peperangan. Okey. Itu kalau zaman dululah orang berperang-perang. Lepas tu nanti bila satu kumpulan tu menang, orang yang kalah tu hartanya tu akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan oleh orang yang menang ni. Dan yang terakhir sekali, al-usyur. Al-usyur ni cukai yang dikenakan sebanyak 10% daripada hasil pertanian yang diperoleh daripada tuan-tuan tanah. Kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan-pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan. Okey, sampai di situ sahaja pembentangan bagi subjek MPU 3092 Pendidikan Islam kami pada hari ini dengan tajuk Sistem Ekonomi dalam Islam. Sekian, terima kasih.